Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiat a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين المجاهدين وعلى من سن بسنته واقتدى بقدوته إلى يوم الدين أما بعد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وببركاته في الدارين الدنيا والآخرة. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung bicara kita muka surat 14. Masih bab yang pertama, Kitabut Taharah, Babul Miyah. Kitab berkenaan dengan bersuci dalam bab air. Al-Miyah jamak atau kata plural kepada ma' al-Miyah. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, kebanyakan negara Arab, kalau air ni dia guna ma' al-ma', tapi di Mesir dia guna moyah. Daripada miyah sebenarnya. Bahasa yang standardnya miyah, tapi bila dah jadi bahasa Mesir dia guna moyah. Maksud dia air. Jadi pada pertemuan lepas kita berbicara berkenaan dengan apa yang disusun di sini oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Hadis yang pertama berkenaan dengan air laut. Bila ada seorang sahabat yang selalu keluar ke laut dengan kapal, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami keluar bawa air sikit, hanya ada air untuk minum sahaja, untuk memasak. Boleh tak kami guna air laut untuk bersuci?" Maksudnya untuk berwuduk. Maka Rasulullah bersabda, "At-tahuru huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu." Hadis diriwayatkan oleh 4 orang, iaitu Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Nasa'i. Dan juga Ibnu Abi Syaibah. Maknanya air laut itu suci dan menyucikan. Halal bangkai yang ada di dalamnya. Tapi di sini kalau kita nak bicarakan, dia ada 2 bab, 2 benda tu perbicaraannya. Yang pertama berkenaan dengan air. Air laut tu suci dan menyucikan. Dan yang kedua, hadis ni juga membicarakan halal bangkai. Al-hillu maitatuhu. Halal bangkai yang ada di dalam laut. Itu tidak dibicarakan oleh pengarang kita pada kali ini, sebab dia cuma ambil hadis tu tapi bincangnya sebahagian saja berkenaan dengan at-tahuru ma'uhu, suci dan menyucikan airnya. Mana air laut tu boleh guna untuk bersuci, kerana dia suci. Suci itu maksudnya kita boleh guna untuk minum, untuk memasak, untuk basuh pakaian yang tidak kena najis, dan menyucikan benda-benda yang najis. Yang terkena najis, pakaian kena najis, tempat kena najis, badan kita yang kena najis. Air laut boleh menyucikan dan boleh menyucikan hadas. Boleh guna untuk ambil wuduk dan boleh guna untuk mandi wajib. Itu makna menyucikan. At-tahuru tu dia guna lafaz at-tahuru, makna dia suci dan menyucikan. Kalau dia suci saja dalam bahasa Arab, dia guna tahirun. Tahirun. Tapi sini guna at-tahuru. Tahurun. Makna dia suci dan menyucikan. Hadis yang kedua
Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Muka surat 14. Wa an Abi Sa'id, kalau nak baca terus kena tambah nun lah. Wa an Abi Sa'idinil dinil, sebab din Al-Khudri samalah kaedah macam kita belajar Quran. Tanwin jumpa dengan hamzah wasal kena kena tambah nun. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, Sa'idinil Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, akhrajahu tsalatsa wa sahhahahu Ahmad. As-salasah ni maknanya Bukhari, Muslim dan Ahmad. Bukhari, Muslim dan Ahmad. Itu makna akhrajahu as-salasah. Dan Imam Ahmad bin Hanbal kata hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Apa maksud hadis tadi? Hadis ni diceritakan oleh seorang sahabat yang kita panggil dia, kita kenal dia dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Kita tengok nota yang ke-20, nombor 20. Abu Sa'id atau Abi Sa'id. Abu Abi ni sama je. Setengah tempat ditulis Abu, setengah tempat sebut Abi. Itu kaedah nahu Arab. Kataan sama. Iaitu seorang sahabat Nabi, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid, bangsa berasal pada Madinah, Ansar. Ia dan bapanya adalah sahabat. Maknanya Abu Sa'id Al-Khudri dengan bapak dia. Bapak dia siapa? Malik bin Sinan. Malik bin Sinan tu adalah sahabat. Dan Abu Sa'id ni pun sahabat juga. Nama dia Sa'ad. Abu Sa'id kerana anak dia nama Sa'id. Dia nama Sa'ad. Sa'id bin Sa'ad bin Malik bin Sinan. Begitu. Orang Arab ni tak nama dekat-dekat. Jadi dia dan pada masa perang Uhud ia masih kecil. Kemudian daripada itu hadir ia pada segala perang Rasulullah dan ia sudah terbilang besar dan banyak hadis ia riwayatkan dan meninggal dunia di negeri Madinah pada tahun 93 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan syarat untuk pergi berjuang, berjihad fisabilillah. Tak boleh kurang daripada 15 tahun umur. Mana-mana sahabat yang umurnya kurang daripada 15, Nabi tak bagi pergi. Jadi begitu juga dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Masa peperangan Uhud, semasa perang Uhud, dia masih kecil. Maksudnya tak boleh pergi lagi nak perang, tak cukup umur. Mungkin umur 14. Sebab dia kata peperangan yang lain semua dia pergi. Tahun keempat ada lagi peperangan. Tahun kelima ada peperangan. Dan seterusnya ada banyak peperangan. Jadi peperangan yang lain dia ikut serta, dia join sama. Tapi peperangan Uhud dia masih kecil, tidak dibenarkan. Abu Sa'id. Bapa dia Malik bin Sinan juga banyak meriwayatkan hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Sa'id? Dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah, innal ma'a tahurun. Sesungguhnya air itu suci. La yunajjisuhu syai'. Bahwasanya air itu suci, tiada menajiskan dia oleh sesuatu. Maksudnya tidak ada benda yang menajiskan air. Maksudnya tidak ada benda yang boleh menyebabkan air itu najis. Tapi itu apa nama? Hadis ini menunjukkan pada kita bahawa semua air itu suci. Air yang mutlak suci. Tidak ada benda yang boleh menajiskan air. Itu umum kan? Umum.
Maknanya kalau kita tengok pada hadis ni, semua benda masuk najis ke tak najis, masuk air tu tetap suci. Sebenarnya dia ada syarat lain lagi. Tu kena tengok hadis lain lah pula. Hadis lain. Kalau kita tengok hadis yang ketiga, cuba kita tengok hadis yang ketiga. Wa an Abi Umamah Al-Bahili. Hadis yang ketiga ni pula hadis yang diceritakan oleh Abi Umamah Al-Bahili. Siapa Abi Umamah Al-Bahili ni? Nota 21 ke bawah tu ialah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama batang tubuhnya, nama sebenar dia lah Sudai ibnu Ajlan Al-Bahili. Sudai bin Ajlan tinggal di Mesir, kemudian berpindah ia daripada Mesir dan tinggal di negeri Himsa. Himsa ni di mana? Di Syam, di Syria sana. Dan meninggal dunia pada tahun 86 Hijriah. Abu Umamah Al-Bahili, seorang sahabat. Abu Umamah pula meriwayatkan kepada kita sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un." Sesungguhnya air tidak ada yang boleh menajiskan dia. Tidak ada sesuatu yang boleh menajiskan dia. Boleh menyebabkan air itu jadi najis. Tak ada. Illa, melainkan ma ghalaba ala rihihi au ta'mihi au launihi. Melainkan kalau masuk benda dalam air itu jadi berubah. Berubah apa? Berubah bau, berubah rasa, berubah warna. Bila air itu berubah bau, berubah rasa, berubah warna, maka air itu kalau masuk tu najis, dia jadi najis. Kalau yang masuk itu kopi, dia jadi air kopi, bau kopi. Masuk teh, jadi teh. Masuk cuka, jadi air cuka. Begitu. Maknanya kalau dia tak berubah bau, dia tak berubah warna, tak berubah rasa, katakanlah ni air dalam botol. Air ni air bersih. Dia tercium tak ada bau. Rasa dia pun rasa air. Warna dia pun warna putih air. Jadi bila kita buka, masukkan sesuatu, dia tak berubah. Dia kekal. Bersih. Kalau kita tengok pada hadis ni lah. Kalau dia berubah, maka dia sama ada berubah tu bau. Kita masukkan sesuatu, masuk apa? Semut mayat. Semut mayat tu kan, bau dia kuat kan. Masuk seekor je. Lepas tu nak minum tak boleh lah, bau. Tu tak boleh. Sebab dia dah jadi kotor. Dah jadi bau dia dah berubah. Ataupun kita masukkan sikit je nila. Nila bersih ke kotor? Nila. Bersih nila, tak najis. Tapi kita masuk sikit, berubah. Ataupun kita masuk za'faran, safran tu, kuning jadi nak berubah warna. Bau tu tak tahu dah. Mungkin berubah, mungkin tak berubah. Tapi oleh kerana warna dia dah berubah, maka tak boleh. Katakanlah kita ambil kopi, sebiji kopi yang kecil, jadi hitam. Bau tak bau, sikit sangat kan. Tapi warnanya dah berubah. Tak boleh. Sebab apa? Sebab warna dia berubah. Ataupun mungkin warna tak berubah, bau tak berubah, tapi rasa dia berubah. Tuan-tuan, kita ambil cuka, letak sikit, tak berubah rasa, tak apa. Tapi bila letak sesudu, rasa masam. Bau tak berubah, warna tak berubah, tapi bila rasa berubah, maka dia dah berubah tu. Tak boleh. Maknanya bila salah satu, itu dia panggil sifat air. Sifat kepada air itu 3 yang kita kena ambil tahu: warna, bau, rasa. Kalau dia berubah salah satu, maka dia jadi berubahlah status air itu. Kalau tadi dia air mutlak, bila dia berubah, maka dia berubah, tak jadi air mutlak lagi dah. Kan? Itu hadis yang kedua.
Ada yang ketiga. Hadis ketiga ni, tuan-tuan, dia nota 23, 22 ke bawah tu, au launuhu ataupun warnanya, au launihi. Jadi ghalib atas salah satu daripada tiga itu, dan ijma' atas yang demikian telah menghikayatkan oleh Ibnul Munzir. Bukan Al-Munzir tu, Ibnul Munzir sebenarnya. Sepatutnya Ibnul Munzir. Seorang ulama, Ibnul Munzir, dia kata sepakat para ulama sekiranya air itu berubah salah satu warna, bau dan rasa, semua kata air itu dia dah tak jadi air mutlak lagi kalau berubah. Tapi kalau dia tak berubah, itu khilaf. Khilaf macam mana? Nanti kita tengok. Kita tengok seterusnya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Hatim mengatakan hadis itu dhaif. Dan mendhaifkan dia. Abu Hatim kata hadis itu dhaif. Bermula jalan dhaifnya ialah daripada riwayat Rashidin bin Sa'ad, maka ia ditinggalkan matruk. Dan Abu Hatim itu ialah Ar-Razi, Imam Al-Hafiz yang besar, Muhammad Ibnu Idris bin Al-Munzir. Tu kata Ibnul Munzir patutnya, bukannya, yang meninggal pada tahun 277 Hijrah. Dia kata apa? Hadis itu dhaif. Hadis berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan air kalau berubah bau, rasa dan warna, dia jadi apa nama? Dia jadi berubah status air. Tapi walaupun hadis itu dhaif, sepakat para sahabat mengatakan kalau air itu berubah, ijma', maknanya sepakat para sahabat mengatakan air itu dah berubah. Walaupun hadisnya dhaif, tapi oleh kerana dah sepakat para sahabat dalam bab itu, maka ijma' itu kuat. Dia adalah satu hujah juga, satu dalil juga dalam Islam. Walaupun dia bukan hadis, ijma' sepakat kata para sahabat mengatakan kalau berubah bau, warna dan rasa, maka berubah status air, itu dah sepakat. Itu adalah satu hujah juga. Okey. Bagi Al-Baihaqi pula, walil Baihaqi al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Itu ikut Imam Al-Baihaqi. Ikut Imam Al-Baihaqi dia kata al-ma'u tahurun, air itu suci, melainkan in taghayyara, jika dia berubah. Berubah apa? Berubah rihuhu, baunya, au ta'muhu atau rasanya, au launuhu atau warnanya. Jadi kalau berubah salah satu, maka dia dikira air itu dah tidak mutlak. Berubah tu sebab apa? Binajasatin, dengan sebab najis. Tahdutsu fihi, yang jatuh padanya. Maknanya kalau jatuh najis, berubah, maka air tadi jadilah air mutanajis. Tapi kalau air tadi jatuh najis, dia tak berubah, dia kekal suci. Kalau mengikut hadis tadilah. Mengikut hadis tadi. Maknanya kalau mengikut hadis tadi, hadis yang ketiga, sama ada dia sikit atau banyak, selagi dia tak berubah bau, tak berubah rasa dan warna, maka dia kekal mutlak. Kekal mutlak kalau kita pegang pada hadis ni. Tapi sebab ada hadis yang keempat yang mengatakan, ini Imam Syafi'i dia berpegang pada hadis ni, yang keempat ni. Hadis ini diceritakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, idza kana al-ma'u qullatain lam yahmil al-khabatha. Apabila air itu dua kolah, qullatain, dua kolah,
lam yahmil, dia tidak menanggung al-khabath, najis. Maknanya Imam Syafi'i syarat yang kata kalau dia jatuh najis tak berubah bau, rasa dan warna, itu kalau air 2 kolah. Kalau air tak sampai 2 kolah, berubah atau tak berubah, dia jadi najis. Itu kalau mengikut mazhab Syafi'i. Tapi ada mazhab yang dia pegang pada kata-kata ijma' tadi. Dua kolah tu 500 kati Irak. 500 kati. Satu kati berapa? Sempat tak guna kati ni tu? 600 gram. Satu kati 16 tahil. 600 gram. Dulu guna kati kan? Zaman Tun dia tukar kepada timbangan metrik. Apa? Jadilah kilo-kilo ni. Dulu tak guna kilo, guna kati. Jadi kalau guna kilo, tak sampai 200 kilo. 100 kilo, 100 lebih lah. Tak sampai 200. 500 kati. Wallahu a'lam. Jadi kalau kira ukur 2 kolah, 1 hasta 1/4. 1 hasta dan 1/4 lagi. 1 hasta suku. Panjang, lebar, dalam. Itu dah 2 kolah. Mana kalau kat rumah kita ada kolah panjang 1 hasta setengah, ataupun kalau kita guna kaki agaknya lebih kurang 2 kaki lah. Tapi tak tahulah kau hasta saya ni pendek. Kau ada hasta panjang 1 hasta pun dah 2 kaki. 1 hasta suku berapa? 2 kaki setengah. 2 kaki setengah panjang, lebar, dalam. Itu dah kira 2 kolah. Kalau bulat bulat sama diameter dia 1/4 satu hasta suku diameter dan 1 hasta suku dalam, dah kira apa nama. Tapi kalau 3 segi kena sekali ganda lah kan. 3 segi ni dia separuh. Separuh, jadi dia kena, kalau tadi 1 hasta suku, dia kena 2 hasta setengah. Sebab dia separuh daripada 4 segi kan. Wallahu a'lam. Tapi lebih kurang lah tuan-tuan. Dia bukan semestinya cukup-cukup je kena sukat. Kena letak penandaan. Tak ada. Lebih kurang je lah. Kalau kurang sikit tak apa. Kalau terlebih tu memang tak apalah. Jadi hadis yang keempat ni, Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa yang dimaksudkan oleh Nabi, air yang bercampur najis, dia tak berubah status dia, dia kekal mutlak sekiranya air itu dah lebih daripada 2 kolah. Kalau kurang daripada 2 kolah, dia bertukar. Walaupun tak berubah bau, warna dan rasa. Jatuh najis sikit je, cicak berak dalam baldi, tak berubah pun air. Bau tak berubah, warna tak berubah, rasa tak berubah. Tapi najis, air cicak jatuh. Walaupun tak berubah, air itu dah jadi air mutanajis. Sebab apa? Sebab dia sikit. Ini ikut Imam Syafi'i. Maknanya dia tak sampai 2 kolah. Tapi kalau dia dah lebih 2 kolah, lebih dari 2 kolah, 1 dam. Banyak kan? Kita pergi buat lawatan kat dam, tengok khinzir duduk berenang dalam tu. Kata. Wala'iyahzubillah. Tapi katakanlah dia duduk berenang dalam tu kan. Dia kejar-kejar lagi kan. 2-3 ekor. Katakan. Dia tak berubah bau.
tak berubah warna dan tak berubah rasa, maka dia kekal mutlak. Walaupun tuan-tuan guna alat pergi cek ada DNA khinzir, mau tak ada, benar, dia tetap mutlak, boleh guna. Selera tak selera itu tak tahulah kan. Tapi dari segi hukum harus. Sebab apa? Sebab airnya lebih daripada 2 kolah. Ke macam mana? Dari segi fiqah, dari segi selera jangan beritahu lah kan. Kalau tuan-tuan pergi kat dam ada betul khinzir, jangan beritahu, senyap sudah. Tuan-tuan tak nak makan seorang, tak apalah, orang lain jangan beritahu. Sebab dari segi hukum fiqah tak ada masalah. Sebab dia bukan kira ada DNA tak ada DNA, dia kira berubah bau, warna dan rasa. DNA bukan sifat air. Itu kalau dari segi air lah. Wallahu a'lam. Sama juga, katakanlah kita pergi swimming pool, cek ada DNA khinzir ataupun ada kencing tikus. Sekarang ni kan sebut kencing tikus kan. Cek ada kencing tikus dalam air kolam tu, boleh tak kita guna untuk mandi wajib? Air kolam swimming pool tu boleh tak boleh? Ada kencing tikus ni, atau ada DNA khinzir lah, boleh tak kita guna untuk ambil wuduk ataupun untuk ambil untuk mandi wajib ke atau apa? Boleh tak? Dari segi hukum fiqah boleh. Sebab apa? Selagi air tu tak berubah bau, warna dan rasa. Sebab dia dah lebih daripada 2 kolah. Tapi kalau dia berubah bau, berubah warna, berubah rasa, tak boleh lah. Tak boleh. Itu kalau mengikut hukum fiqahnya. Sebab fiqah ni dia itu perbincangan dia. Setakat mana yang kita boleh guna? Border minima, border maksima. Itu yang dibicarakan dalam kitab fiqah. Siapa Imam Al-Baihaqi? Imam Al-Baihaqi ialah hafiz yang sangat alim, syekh daripada Khurasan. Abu Bakar nama dia, gelaran dia Abu Bakar, nama dia Ahmad bin Al-Husain. Ada baginya karangan yang banyak. Tiada dahulunya, mana tidak ada orang yang seumpamanya, telah menandang ke desa, ke negeri Hijaz dan Iraq. Maknanya dia ni telah bermusafir merata sampai ke Hijaz. Hijaz ni apa? Hijaz ni Makkah, Madinah, Semenanjung Tanah Arab, dan Iraq. Ulama-ulama dulu jarang yang tak sampai ke Iraq ni. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Al-Bukhari dan sebagainya, semuanya pernah menuntut di Iraq. Dan karangannya hampir 1000 juzuk. Subhanallah. Imam Al-Baihaqi ni, dia punya karangan banyak, kitab-kitab dia. Hampir 1000 juzuk. 1000 juzuk. Dan Al-Baihaqi Al-Baihaqi di antara imam-imam hadis yang menerima kaedah takwil dalam ayat-ayat sifat. Ulama-ulama hadis jarang yang terima takwil ni. Kebanyakan ulama hadis dia lebih suka tak takwil. Tapi di antara ulama hadis yang terima takwil ialah Imam Al-Baihaqi, Imam An-Nawawi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani katanya, Imam As-Suyuti. Itu di antara ulama-ulama hadis yang menerima takwil. Kalau Imam Al-Bukhari, Muslim, ini tak terima takwil. Tak terima takwil ayat-ayat sifat, tak terima. Imam Al-Baihaqi terima takwil.
Dan Imam Al-Baihaqi itu Baihaq itu satu negeri kecil dekat dengan Naisabur. Naisabur, meninggal dunia Imam Al-Baihaqi kerana dia berasal daripada Baihaq, dia tu dipanggil Al-Baihaqi. Baihaq tu nama tempat dia. Meninggal dunia pada tahun 458 Hijrah. 458 Hijrah ni dah masuk generasi yang setengah kata salaf ialah 300 tahun yang pertama. Mana kalau kita tengok Imam Al-Baihaqi ni dah terkeluar daripada golongan salaf. Wallahu alam. Tapi banyak lagi yang kebelakangan ni. Imam Nawawi tahun 600 lebih Hijrah dan sebagainya. Yalah, kalau kita nak banding Imam Malik meninggal 170 Hijrah. Imam Abu Hanifah meninggal 150 Hijrah. Imam Syafi'i meninggal 204 Hijrah dan sebagainya. Itu memang awal lah. Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar? Nota kecil di bawah tu 25. Ialah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Umar Al-Khattab telah memeluk agama Islam di Mekah semasa ia masih kecil, masih muda lah. Dan ia awal-awal Abdullah bin Umar memeluk agama Islam semasa belum hijrah lagi, semasa di Mekah. Masa tu dia masih awal budak-budak yang yang hadir perang. Perang Khandaq. Dan banyak orang yang meriwayatkan hadis, yang mengambil hadis Rasulullah daripada Abdullah bin Umar. Dan adalah dia setengah sahabat daripada gudang ilmu. Bahasa dia pun cantik. Mana cerita Abdullah bin Umar ni hebat, ilmunya hebat. Bila dia dah berumur, dah tua, orang panggil dia Syekhus Sahabah, syekh kepada para sahabat. Abdullah bin Umar, bila Sayyidina Umar ditikam sakit nak mati, masyarakat mencadangkan nama Abdullah bin Umar untuk mengganti bapa dia Umar Al-Khattab. Maknanya dia ni memang disenangi oleh para sahabat yang lain. Tapi Sayyidina Umar tak terima. Sayyidina Umar kemukakan 6 nama yang lain. Termasuk Osman bin Affan, Sayyidina Ali, Abdul Rahman, dan beberapa orang sahabat yang lain. 6 orang. Sayyidina Umar bagi nama. 3 orang awal-awal lagi tarik diri. Tinggal 3 orang, Osman, Ali dan Abdul Rahman bin Auf. 3 orang ni nak bertanding ni, siapa yang dapat sokongan lebih ramai. Abdul Rahman bin Auf pergi jumpa dengan Sayyidina Osman. Wahai Osman, kalau kamu dilantik menjadi khalifah, apakah dasar pemerintahan yang kamu akan bawa? Sayyidina Osman kata, aku akan ikut Quran, ikut sunnah Nabi. Kalau tak ada sunnah Nabi, ikut sunnah 2 khulafak sebelumku, Abu Bakar dan Umar. Kemudian aku akan, kalau tak ada juga, aku berijtihad sendiri, kata Sayyidina Osman. Abdul Rahman bin Auf pergi pula jumpa dengan Sayyidina Ali. Wahai Ali, kalau kamu dilantik menjadi khalifah, apa dasar kamu? Sayyidina Ali kata, dasar aku ialah Al-Quran, sunnah Nabi. Tak ada dalam sunnah Nabi, aku akan berijtihad. Maknanya dia tak nak pakai sunnah 2 khulafak, Abu Bakar dan Umar sebelumnya. Dia terus pada ijtihad dia. Jadi Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat, dia tarik diri dan dia menyokong Sayyidina Osman. Bila dia sokong Sayyidina Osman, masyarakat pun semua sokong Sayyidina Osman. Maka terlantiklah Sayyidina Osman menjadi khalifah
Itu dalam proses. Jadi Abdullah bin Umar hebat. Di antara orang yang banyak dipengaruhi oleh Abdullah bin Umar ialah Imam Malik. Mazhab Maliki ni dia banyak ambil pandangan daripada Abdullah bin Umar. Sebab dia sama-sama di Madinah. Kalau macam Imam Syafi'i, dia banyak belajar dekat Mekah. Jadi orang yang banyak memberi kesan kepada pandangan-pandangan, fatwa-fatwa Imam Syafi'i ialah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas yang tinggal di Mekah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita dapat tahu daripada hadis-hadis yang kita belajar ni, bila kita gabungkan semua, hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, hadis keempat, air itu suci asalnya. Tabiat air secara semula jadi adalah suci dan menyucikan. Dia akan berubah menjadi air najis atau air mutanajis apabila dia bercampur dengan najis. Bercampur dengan najis. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, kalau air tu sikit, maksudnya tak sampai 2 kolah, dia bercampur dengan najis, dia tak berubah mana-mana sifat. Bau, warna dan rasa tak berubah, dia tetap menjadi najis. Kalau dia berubah, walaupun banyak, jadi najis juga. Walaupun banyak. Tapi mazhab lain, selain daripada mazhab lain, mazhab Maliki dan Hambali, mazhab Syafi'i sama dengan mazhab Hanafi. Jatuh najis, berubah ke tak berubah ke, kalau sikit dia jadi najis. Tapi kalau banyak kena berubah dulu. Kalau mazhab Hambali dengan mazhab Maliki, mereka berpegang kalau air itu jatuh najis ke dalamnya, sama ada air itu sikit ataupun air itu banyak, selagi dia tak berubah bau, tak berubah rasa, tak berubah warna, maka air itu kekal mutlak, sama ada sikit ataupun banyak. Itu mazhab Hambali dan juga Maliki. Syafi'i dengan Hanafi, walaupun tak berubah, kalau sikit dia jadi najis. Tapi kalau dah lebih daripada 2 kolah, tak berubah, dia kekal suci. Apabila adalah air itu 2 kolah, tiada menanggung, ia akan najis. Maksudnya air 2 kolah ataupun lebih, kalau dia dah masuk najis, tak berubah bau, warna dan rasa, maka itu dia kekal najis, kekal mutlak. Tapi kalau berubah, dia jadi mutanajis. Itu kalau masuk najis. Kalau masuk benda lain selain benda najis, air ni mutlak. Kalau masuk najis, berubah ke tak berubah, dia jadi mutanajis. Tapi kalau masuk air lain selain pada najis, air suci, yang lain, atau masuk benda lain yang suci, apa hukum air ni? Mutlak ke tak mutlak? Air ni mutlak, kan? Kita buat masuk kopi, dia jadi mutlak ke tak? Masuk kopi, mutlak tak air? Kalau dia berubah warna, bau, rasa, maka dia jadi tak mutlak. Tapi kalau dia tak berubah, dia masih mutlak, walaupun ada kopi. Itu dia punya syarat dia. Jadi kalau masuk nila ke teh ke kopi ke, tak kisahlah, apa-apa saja, benda-benda suci masuk dalam tu, kalau dia tak berubah, maka dia kekal mutlak. Itu kalau mengikut mazhab Syafi'i tu.
Tapi kalau mengikut Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Malik, berubah sikit ke banyak, selagi tak berubah, dia kekal mutlak. Tu beza sikit lah. Hadis tadi Ibnu Khuzaimah mengatakan hadis itu adalah sahih. Hadis yang mengatakan dua qolah tadi. Maknanya syarat dua qolah. Kata Imam Asy-Syafi'i. Hadis itu dikatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan juga Ibnu Hibban. Hadis yang kelima, hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Sebelum masuk hadis tu, saya nak sebut satu hadis. Di antara yang digunakan oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, yang mengatakan air bercampur dengan dengan najis, air sikit bercampur dengan najis, walaupun dia tak berubah sifat air, dia jadi mutanajis. Di antara dalil yang diguna ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila seseorang kamu bangun daripada tidur, jangan dia mencelup terus tangan dia ke dalam bekas untuk ambil wuduk. Dia kena basuh dulu. Kena basuh dulu kat luar. Sebab dia hukum basuh tangan setelah bangun tidur ni, dia ada perbincangan sikit dalam mazhab. Bukan sunat je hukum dia. Ada kala dia jadi wajib bila kita bangun tidur. Kalau mengikut mazhab Hanafi, wajib secara mutlak. Bangun tidur, nak ambil wuduk, wajib basuh tangan kalau bangun daripada tidur. Tapi mazhab Syafi'i, dia tengok pada karenah. Kalau ada karenah, seperti ada warna brown pada tangan, kan? Bangun-bangun tidur tengok ada warna brown, wajib basuh. Ataupun ada bau, lain macam. Sebab apa? Nabi kata bila tidur tak tahu parking kat mana tangan. Tambah kata parking kat mana tangan, tidur. Jadi itu sebab wajib basuh, kata Imam Abu Hanifah. Dari Imam Syafi'i kata kalau ada karenah seperti ada warna ataupun bau, maka wajib basuh masa nak ambil wuduk. Bukan sunat. Sunat tu kalau tak ada apa-apa. Sunat. Imam Malik pula dia kata wajib basuh kalau tidur pada waktu malam. Kalau tidur siang tak wajib basuh. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah tak kisah tidur siang ke malam ke, mana kita tahu dah tidur. Parking kat lorong ke, kat lorong gelap ke, lorong becak ke mana tahu. Wallahu a'lam. Tangan tu parking kat mana? Jadi itu kadang-kadang keluar Mr. Brown ke apa benda, jadi melekat kat tangan, bau ke, tak boleh. Jadi dia kata tangan yang bangun pada tidur tadi, bila kita celup dalam air, tak berubah pun air. Tapi Nabi tak bagi celup, Nabi suruh basuh kat luar. Jadi dia kata itu menunjukkan air sikit, kalau tangan kita ada najis, celup, walaupun dia tak mengubah warna, bau dan rasa, dia tetap menjadi mutanajis. Itu di antara dalil yang digunakan oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebab Nabi, tuan-tuan, ambil wuduk, air dalam bekas, Nabi ambil wuduk, dia celup tangan. Celup tangan kat dalam, basuh tangan. Celup, basuh. Celup, basuh. Celup, basuh muka dan sebagainya. Itu cara Nabi ambil wuduk.
Tapi kata Nabi, kalau bangun daripada tidur, tak boleh celup terus tangan tu untuk cedok air. Sebab apa? Sebab dekat tangan tu dikhawatiri ada najis ataupun yang seumpama dengannya. Masa kita dah hampir 1:30. Jadi tuan-tuan, itu berkenaan dengan air. Dia mutlak asalnya, kecuali bila dia bercampur dengan sesuatu, maka dia jadi air. Dia panggil air muqayyad. Kalau dalam istilah mazhab Syafi'i inilah, air muqayyad ni ialah air mutlak yang bercampur dengan benda-benda suci dan dia berubah salah satu daripada sifat air. Berubah bau, berubah warna, berubah rasa. Air mutlak campur dengan kopi, berubah warna walaupun tidak ada bau, maka dia jadi air kopi. Air kopi tu air muqayyad. Air mutlak campur dengan air mawar, warna tak berubah, rasa pun tak berubah, tapi bila cium, wangi, tak boleh guna. Bukan air mutlak lagi. Sebab apa? Sebab baunya telah berubah. Ataupun kita campur dengan cuka.